transmission. It's not only by bite. If let's say the saliva in contact with any of our mucous membrane, human mucous membrane, talking about lips, mouth, or any open wound, will get infected with the virus also. So if I hope the media could report that also in your articles, because I don't want public have the perception they can mix around with the stray dogs, but they won't get infected. It's not only by by bite, it's also transmission via saliva of the dogs. Boleh saya tambah, selain pada yang apa disebutkan oleh yang berhormat Expo, pertanyaan kita, dia juga boleh masuk ke dalam mata. Jadi mukosa mata kita terdedah. Ini orang yang pakai spektakal lah. Orang yang tak pakai spektakal memang high risk. Dan ingin saya maklumkan bahawa siapa yang mendapat rawatan penyakit rabies di hospital ni bukanlah murah. Untuk pos jangkitan, kosnya adalah RM2,000. Dan bagi pegawai-pegawai kita yang terlibat secara langsung untuk menangkap dan memusnahkan anjing, kita pun memberi dia orang perlindungan dengan memberi pre-vaccination, dan kosnya adalah RM1,500. Jadi kos yang terlibat dalam ops rabies di Pulau Pinang ini akan memakan duit yang sangat banyak. Jadi saya harap semua publik merasakan bahawa bertanggungjawab untuk sama-sama membantu kerajaan membebaskan negeri Pulau Pinang secepat yang boleh daripada bilangan anjing liar yang terdapat di Pulau Pinang. Untuk suntikan rabies, kosnya adalah kalau kita beli sendiri, kerajaan negeri beli sendiri, kosnya adalah lebih kurang RM35 satu suntikan sahaja. Dan kita repeat every year lah. So once now Pulau Pinang telah memulakan suntikan rabies, dan kita akan teruskan suntikan sehinggalah kita dapat status bebas semula daripada organisasi antarabangsa tadi. Dan sekiranya kita mendapat vaksin daripada peruntukan Persekutuan yang akan mengeluarkan lebih kurang 50,000 dos ataupun lebih kepada negeri-negeri, vaksin tersebut adalah percuma. Doktor, kalau anjing sudah disuntik, dia jalan, dia digigit oleh anjing gila, adakah peluang dia transmit still ada? Peluang untuk transmit still ada, sebabnya Pulau Pinang ini adalah negeri yang tak pernah ada penyakit rabies. Anjing yang disuntik dengan vaksin ini, dan dia buat dia pergi jalan. Walaupun dia dah disuntik, sekarang ni kita anggapkan kita tunggu dalam masa bulan ni, bulan 9, bulan 10, bulan 12, dia memakan masa untuk vaksin itu bertindak balas dalam badan anjing tu untuk memberi satu tahap antibody yang tinggi sebelum dia betul-betul protected. Jadi sebaiknya ikutlah dalam perintah di mana sekiranya tuan-tuan ada anjing atau kucing, eloklah dikurung. Dan kalau nak bawa keluar berjalan-jalan atau bersiar-siar, mestilah menggunakan tali yang diikat pada leher anjing tersebut. Kucing boleh ke? Kucing pun boleh kena. Jadi kucing pun kena suntikan. Yes. Kalau sangat penting, kucing pun kita akan suntik. The act is only confined to dogs is the host lah. Host utama virus ni adalah anjing. Tapi seperti mana yang tadi yang amat berhormat Ketua Menteri katakan, dia dalam tempoh masa penyakit tu 14 hari dia akan menggigit apa sahaja yang dia nampak. So tidak terkecuali. So kita punya rusa yang digigit pun kita musnahkan. Kita tidak galakkan untuk makan dagingnya, because kita tak boleh guarantee. Berapa lama vaksin tu akan bertindak balas dengan antibody ni? We can check at 1 month, tapi benda tu tidak boleh beri confirmation bahawa dia akan develop immunity system. Dia paling sekejap 1 month.
after 1 month we check. That's the standard procedure. Dia variation, so, variation animal to animal. Macam kita juga, kita pun akan bertindak balas mengikut badan kita. Setiap orang tak ada standard. Dia bagi range lah, dia bagi range. Yes. Has animal welfare NGOs been consulted? Yes. Because they might want to. Yes. They might have a plan to protect the dogs in the We- city. Thank you, Susan. We've already consulted them this morning. I had a meeting with them. We had a discussion, and we've already informed them what we're going to do. They understand the situation, and I think they are as much as possible. They are trying to be supportive or endorsing this process, but they know what are the risks at stake. So we already discussed, and I think our agencies will make sure that we'll be able to carry out this operation and exercise properly. I think, but like what Susan have said, I think the general public also must understand. We are not only protecting the human life here, we are also protecting the other general dogs population, not only in Penang, but the whole country. And I think Penang, we have quite a big number compared to Perlis and Kedah. Yeah. So I think our wish is that after our discussion with Jabatan DBS, Department of Veterinary Service from Putrajaya, we hope we could be able to stop the epidemic from going beyond Penang. You must say it's from police. From Perlis, Kedah, I must stop with it. It's not from police. The source is from police. Perlis, Kedah and Penang only. We want to stop it here. But we are not the first one. The first one is police. That one must be stressed. Yeah. So it's not. It started off in Perlis. I think the one is very clear. It's just that since it started in July, 28th of July, it was never on the front page. It's only in the 5th or 6th page of every newspaper or news daily that I see through. So I assume tomorrow or by today evening it will be in the front page. I think so. So, but I think what is important is that we really need a commitment from the general public. Please be aware that this is a serious matter. We want to protect the human life and also the welfare of the animals also, the general population of the animal. DBS suggested to show the video of what rabies could do to a human, but I don't think so. I want to show it here. You guys can Google. It's on YouTube. Betul jalan. Yes. Ada apa soalan untuk? Ya nanti. Sila. Betul. Adakah jangkitan ni hanya dijangkiti melalui digigit saja ataupun melalui disentuh air ke sentuh kita ke jangkitan tu? Jangkitan utama, mode of transmission utama ialah bagi gigitan. Tapi boleh juga masuk melalui sekiranya kita ada luka pada kulit atau termasuk dalam mata atau mukosa mulut. Jadi dia risiko dia sangatlah tinggi. Maksudnya bulu dia ke ataupun macam mana yang Cecair. Ailio. Terutama sekali ailio lah. Ya. So saya juga ingin memberitahu kepada publik, sekiranya ada berlaku gigitan di mana-mana, boleh menelpon kita punya hotline 04 50 41 047. Hotline ni adalah dipilih gerakan kami di Ibu Pejabat Jabatan Veteriner di Jalan Bukit Tengah, Bukit Mentajam. Terima kasih Mak Berhormat. Pertamanya, rabies ini adalah penyakit yang kita panggil penyakit zoonotik. Zoonotik bermakna jangkitannya adalah haiwan ke manusia, haiwan ke haiwan, tetapi tidak manusia ke manusia. Dalam perubatan, masalah dengan rabies ini adalah kerana dia mempunyai tempoh inkubasi yang sangat lama. Maknanya dari tempoh seseorang itu mula digigit sehingga dia menunjukkan tanda-tandanya, dia boleh mengambil masa seawal seminggu dan selewat-lewat hampir setahun pun ada, bergantung kepada tempat gigitan tersebut. Jika ia jauh daripada bahagian otak, maka tanda-tanda itu akan bermula lebih lewat. Manakala jika ia berlaku hampir seperti contohnya digigit di leher, tanda-tanda itu akan bermula lebih awal.
Tanda-tanda awalnya adalah sebagaimana jangkitan virus yang biasa, iaitu rasa demam, sakit kepala, lemah tubuh badan. Tetapi ini boleh terus progres menjadi tanda-tanda seperti delirium, iaitu tidak berapa sedar. Dia boleh juga mengalami halusinasi, maknanya nampak benda-benda yang sepatutnya tidak ada. Tetapi di peringkat akhirnya dia tidak boleh minum, terutamanya dia mempunyai ketakutan untuk menelan air. Jadi inilah tanda-tandanya, dan biasanya apabila simptom ini telah bermula, tanda-tanda dan simptom ini telah bermula, hampir kesemua akan mengakibatkan kematian. Itu sebabnya sebagaimana yang Pak Muhammad nyatakan, ini adalah satu keadaan yang dianggap sebagai keadaan emergency ataupun cemas. Kita boleh mendapat tanda itu lewat, tetapi pada masa yang sama apabila tanda itu timbul, maka fatality rate-nya, kadar fatality-nya adalah sangat tinggi. Hanya beberapa kes sahaja yang selamat selepas itu. Dari segi rawatannya, sebaik sahaja mendapat gigitan tersebut, luka tersebut perlu dibersihkan sebaik-baiknya. Kemudian kita akan beri pesakit tersebut anti-tetanus injection, dan juga kita akan berikan buat masa sekarang juga kita bagi untuk gigitan ini, kita bagi vaksin untuk rabies. Vaksin untuk rabies ini bila disuntik, dia menyebabkan badan kita mengeluarkan antibody. Tetapi dalam keadaan tertentu di mana kita lihat bahawa anjing itu mempunyai kemungkinan yang sangat tinggi positif untuk rabies, maka kita ada satu lagi cara adalah untuk memberikan immunoglobulin. Immunoglobulin ini adalah antibody yang sedia ada disuntik terus ke dalam tubuh badan untuk melawan virus ini. Tetapi immunoglobulin ini adalah sangat mahal. Kementerian Kesihatan sedang dalam proses untuk membekalkannya, tetapi kes-kes yang kita beri hanyalah sangat selektif. Tetapi bagi vaksin, kita akan cuba dapatkan dan memastikan setiap hospital di Pulau Pinang ini menyimpan stok sekurang-kurangnya 2 atau 3 dos stok, supaya apabila sebaik sahaja mana-mana pesakit mendapat rawatan di hospital tersebut, vaksin ini dapat disuntik kepada pesakit tersebut. Jadi dari segi kerjasama kita dengan veterina, kita mempunyai kerjasama yang sangat baik. Kita memaklumkan kepada veterina mengenai semua kes-kes gigitan anjing yang kita kesan real time, maknanya serta-merta. Pada satu ketika dahulu sebelum pewartaan ini dilakukan, kita perlu buat police report untuk memastikan bahawa gigitan anjing ini veterina mempunyai kuasa untuk menangkap anjing-anjing ini. Tetapi dengan pewartaan ini, saya rasa itu tidak perlu lagi. Saya rasa arahan untuk menangkap anjing-anjing itu adalah telah begitu kuasa itu terlalu tinggi, maknanya pihak veterina akan terus boleh menangkap. Kejayaan kita mengawal adalah bergantung kepada kejayaan kawalan terhadap jangkitan di kalangan anjing-anjing ataupun haiwan-haiwan lain ini. Sebab dia tidak ada human to human transmission, maka kita hanya bergantung kepada melihat tanda-tanda manusia yang telah digigit, pesakit yang telah digigit ini, sama ada mereka menunjukkan tanda-tanda atau tidak. Semua pesakit-pesakit yang telah kita mendapat gigitan ini dan telah kita beri suntikan vaksin ini, kita akan follow up pada awalnya setiap seminggu sekali, kemudian setiap sebulan sekali sehingga setahun, dan kemudian PRN atau apabila bila-bila masa perlu. Dan kita akan semak catatan mengenai sejarah mengenai gigitan anjing ini. Di Jabatan Kesihatan juga, di Jabatan Kesihatan Negeri juga kita sedang mengatur program latihan kepada semua anggota kita, doktor-doktor, peguam perubatan dan juga penolong-penolong peguam perubatan yang melihat kes-kes pesakit luar ini untuk mereka mengenal pasti dan faham bahawa notifikasi ini sangat penting. Dan pada hari ini juga pun kita ada melakukan CME atau Continuing Medical Education mengenai rabies, dan kita akan maklumkan kepada semua klinik-klinik termasuk swasta dan klinik-klinik kerajaan mengenai hal ini, dan latihan segera kita teruskan dengan semua anggota kita yang berkaitan.